Inna ahla diwan in ijtama'u fihi ittafaqu ala ma yakunu fi dhalikal waqt ila mithlihi min al-ghad. Bila dia orang berparlimen tu, dia orang akan bincangkan apa yang akan berlaku dalam dunia ni sampai kita kata esok. So everything yang Allah akan takdirkan, dia orang akan tahu dulu. Fahum yatakallamuna fi qada'illah. Dia akan bercakap tentang qada' Allah fil yaumil mustaqbal wal lailatil lati talihi, pada hari esok dia dan malam yang selepas itu. Dan dia akan stop kat situ. Walahumut tasarrufu fil awalim kullaha. Dan diorang ni ada kuasa untuk menguruskan di setiap lapisan alam. Bukan alam bumi je engkau. Kan? Kecil sungguhlah adun kita ni. Kan? Kecil sungguhlah kita punya MP kita ni. Kan? Kita punya wakil-wakil rakyat ni. Diorang ni boleh bertasarruf semua tahapan alam. Yang rendah dan yang tinggi. Sehinggalah alam yang ada 70,000 hijab tu. Mereka lah yang akan menguruskan. Mereka yang akan yatasarrafuna, menguruskan. Wa fi ahlihi wa fi khawatirihim. Mereka akan uruskan apa yang jadi kepada ahli-ahli alam-alam itu. Dan bukan itu saja, mereka akan menguruskan detikan-detikan fikiran dan cetusan-cetusan hati. Tidak ada satu detikan pun cetusan dalam minda dan hati seseorang kecuali dengan izin ahli tasarruf itu. Saya berhujah dekat Facebook page Ustaz Iqbal Zain tentang isu Nur Muhammad. Dia minta saya buktikan bahawa isu Nur Muhammad dan hakikat Muhammadiyah ini berkaitan dengan usul akidah. Saya beritahu bahawa konsep kutub itu sebenarnya berpunca daripada konsep hakikat Muhammadiyah. Konsep kutub itu berpunca daripada konsep Nur Muhammad. Dan saya bawa kalam-kalam Dabbar ni. Saya bawa exactly this kalam. Dia kata tak ada masalah pun kalam tu. Tengok, kita tengok. Sebab dia kata, contoh, Allah mengizinkan qalam menulis takdir. Qalam tu makhluk. Qalam menulis takdir. Saya jawab balik. Saya kata, adakah, sebab dia kata, bahasa hakikat tak ada masalah. Tak ada masalah. So saya kata, adakah di sana umat Islam yang waras akal dia, murni akidah dia, yang akan cakap, nyawa awak tak akan ditarik kecuali dengan izin malaikat maut? Ada tak umat Islam yang akan bercakap macam tu? Rezeki awak tidak akan turun kecuali dengan izin Israfil. Kepala otak engkau. Nyawa awak ditarik sebab izin malaikat maut ke? Ataupun ketidakizinan dia ke? Allah. So apa benda izin wali ni? Apa benda Ustaz Iqbal Zain nak mengaitkan dengan qalam? Adakah kita kata, takdir ini dituliskan dengan izin qalam? Mahal harak. What nonsense is this? It's disgusting. Saya terkejut bila dia kata macam tu. Dia kata tak ada masalah apa pun. Kalau dengan bahasa hakikat ni tak ada masalah. So apa dia punya garisan merah dia sebenarnya? So betul lah mereka setuju bahawa wali-wali ni boleh buat apa saja. Jadi teks sama macam tu. Dia cakap apa? Dengan izin wali, lintasan hati. Diorang ni menguruskan lintasan-lintasan hati manusia dan tidak ada satu lintasan pun boleh terjadi kecuali dengan izin mereka. So lintasan nak masuk Islam ke, nak kufur ke, semuanya dengan izin mereka. Ada kisah, walaqad qubida ashabul makhzan. Ada seorang ni, anak dia, qubida ni boleh maksud dua. Satu, qabdur ruh, mati mungkin. Tapi yang saya faham dekat sini kena colek.
salah seorang anak, ada orang ni kena colik. Li ba'di ashabi, salah seorang kawan-kawan aku. Ini yang cakap ni Sajjal Masih. Bahkan al-Makhzan yatlubuhu wa huwa mutakhawifun minhum. Falamma qabaduhu ayqana abuhu bil halak faja'ani. Bila dia orang colik dia, bapa dia yakin yang dia akan mati. Maka dia datang kepada aku, Sajjal Masih ni. Fadhahabtu lisyekh. Maka aku pergi kepada syekh aku Abdul Aziz Ad-Dabbar wa kallamtuhu fihi, dan aku bercakap dengan dia tentang isu ni. Faqala radhiyallahu anhu, maka dia cakap, in kunta tazunnu anna al-qitta ya'kulu al-fa'ra bighairi idzni fulanin, yani nafsahu, diri dia, fama zannuka bi syai'. Faham tak apa dia cakap? Dia kata kawan dia punya anak kena colik, Sajjal Masih ni. So dia pergi jumpa syekh dia Ad-Dabbar. So Ad-Dabbar kata apa? Kalau engkau menyangka bahawa seekor kucing boleh makan seekor tikus tanpa izin seseorang itu merujuk kepada siapa? Sajjal Masih kata merujuk kepada diri dia. Kalau engkau menyangka bahawa seekor kucing boleh makan seekor tikus tanpa izin aku, maka apa sangkaan engkau tentang urusan ini? Maksud dia apa? Ni berlaku atas izin dia. Fala takhaf 'alal walad, jangan takut tentang budak tu. Wa qul li abihi yatibu khat, beritahu bapa dia jangan bimbang. Fa kana al-amru kadzalik fa innahu, dia akan dilepaskan. Dia akan dilepaskan. Betul ke tak betul, we don't care. Sebab bomoh pun boleh buat benda ni. Bomoh boleh buat, penipu pun boleh buat. Yang bersokongkol pun boleh buat, betul tak? Saya boleh je, kalau saya ada kuasa sikit, saya suruh awak colik anak orang tertentu, dan saya tahu dia akan datang jumpa saya. Saya pun kata, kejap, bagi saya teropong sekejap. Oh, jangan takut, anak awak akan ditemui. Saya dah bincang dah dengan orang atas. Orang atas kata dilepaskan. Okay. Dan betul-betul dilepaskan. Orang tu akan pandang awak macam mana? Terima kasih lah. Dan awak jangan ingat dia orang tak buat benda macam ni. Dia orang buat. Sebahagian mereka. Problem, reaction, solution. You create the problem, you know there will be a reaction, you come with a solution. So you become the hero. You create the crisis and then you create the solution. Okay? Itu pun mungkin berlaku. Saya tak kata confirm berlaku dalam kes ni, sebab ada kemungkinan lain. Okay? Ada kemungkinan lain. So ini membawa manusia kepada siapa? Kepada Allah ke kepada dia? Berani ke dia cakap? Ustaz, betul kan Ana? Ada sebuah hadis, seorang sahabat kata, Masya Allah wa syi'ta. Google kan Ustaz? Masya Allah wa syi'ta. Apa yang Allah nak dan apa yang kamu nak. Apa Nabi jawab? Ha? Nabi kata, Nabi marah, tak salah saya. Ustaz, tolong carikan hadis tu kejap. Masya Allah wa syi'ta. Nabi jawab, aj'altani lillahi niddan. Allahu akbar. Nabi kata apa? Aj'altani lillahi niddan. Adakah kamu menjadikan aku sekutu kepada Allah? Masya Allah wahdah. Masya Allah sahaja. Ini tak sibuk nak masukkan izin aku juga. Tak ada yang berlaku dengan izin aku, dengan izin aku. Tak ada malu ke? Tak ada maruah ke? Tak ada maruah ke? Ya, orang yang percaya benda ni 10 kali saya tanya awak, mana keilmuan awak sebenarnya? Dengan kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Nabi kata, itu saja pada Nabi. Kamu nak jadikan aku sekutu kepada Allah ke? So saya tanya, sifat Allah yang mana yang mereka tak berikan kepada wali-wali? Kun fayakun dah bagi, tahu lauh mahfuz dah bagi, tahu hati orang dah bagi rezeki dah bagi, tentukan hidup mati, semua. Menuhankan dah ke belum? Dah cakap lah, anallah, dah cakap. Ma fil jubbati ilallah, dah cakap dah.
Jelmaan Allah aku ni. Aku suratullah. Aku cerminan Tuhan di atas muka bumi ni. Dah mengaku pun, dah full package pun. Tapi kita yang masih, oh, Ustaz tak faham kalam hakikat. Hang yang tak faham. Hang yang kena tipu. Hang yang bodoh, saya minta maaf saya kata. Kita dah kena guna bahasa macam ni. Siapa yang pernah nampak keluarga-keluarga, anak-anak muda yang dah masuk ke dalam kancah ni, nak kahwin kena tanya Syekh dulu. Betul, ada. Ustaz, saya tak boleh, saya nak kena tanya Syekh saya dulu. Nak pilih kerja, tanya Syekh. Cinta hati dia, Syekh kata, jangan. Ni baru untuk aku, bukan untuk kau. Ada je benda-benda macam ni. Universiti, jangan masuk universiti. Ni semua Yahudi. Kau belajar dengan aku je. Nak buat keputusan hidup, tanya Syekh. Semua tanya. Lepas tu rosak kehidupan. Rosak. Syekh Firadin Al-Makdhubi. Kan? Hadis maudhu' sahih. Kan? Dan cerita tu adalah gambaran realiti. Gambaran realiti. Dan jangan main-main dengan diorang punya pengaruh lah. Okay? Kita tahu kisah apa Tuhan Yahya. Tuhan Harun, Tuhan Harun. Murid dia sampai membunuh. Dia membunuh salah seorang jabatan agama punya orang yang banyak membongkar dia punya kesesatan. Dia tak boleh tahan, dia tak boleh lawan, tembak dekat rumah orang tu. Doakan semua orang yang berjuang di jalan ini. Allah lindungi insya-Allah. Member saya nak kahwin kena tanya Syekh dulu sebab Syekh dia dahsyat. Betul lah. Saya bercakap ni bukan daripada buku ya. Saya nak kena beritahu. Saya bercakap ni adalah daripada sebahagiannya, bukan semua pengalaman saya, tapi saya mengalami sebahagian perkara yang saya cakap. Dan kebanyakan saya dengar daripada pengalaman orang lain yang datang mengadu. Dan sebahagiannya daripada kitab-kitab ni. Dan dia saling memperkukuhkan. Banyak lagi lah, penat kalau saya nak baca buku ni. Cara dia orang datang, terbang lah. Lepas tu bila dah sampai bumi, dia akan jalan sebab tak nak orang tahu. Yes. Aku ada 2 ustaz kat sini, so boleh betulkan saya kalau saya salah. Nama siapa Ustaz? Ha? Imdad. Ustaz juga ke? Ustaz. Bagus. So kalau saya nak dapat hadis saya lupa, terus kasih. Ha? Ustaz kan? Jangan malu-malu nak mengaku ustaz kan? Ya? Okey. So, kita sekarang ni dekat Muftaraqut Tariq. Kita nak ikut jalan yang mana sebenarnya sekarang ni? Kita masih nak jalan ini? Kita masih nak jalan mujarrabat? Jalan wali kasyaf saya? Kita masih nak jalan mandi safar? Kita masih nak jalan jangan tanya-tanya? Kita masih nak jalan wafa abjad? Kita masih nak jalan, oh ini ilmu hakikat kamu tak faham? Kita masih nak jalan itu? Atau kita nak jalan tauhid? Kita nak jalan buang khurafat? Kita nak jalan kebijaksanaan? Kita nak jalan ilmu? Kita nak jalan sains? Kita nak jalan pengkajian? Kita nak jalan kebijaksanaan, kematangan? Pilih jalan mana yang awak nak. Choose which one. There you go. So, ini bukan benda main-main lah. Kalau kita benar-benar nak maju sebagai orang Melayu, kita kena mula dengan keberagaman yang betul dulu. Saya dah ulang benda ni dan saya akan ulang benda ni supaya orang faham mesej kita apa. Okey? Ada orang tanya, kenapa ustaz ni asyik pegang hidung? Saya ada sinus. Itu pun aku nak kena cakap. Orang kata, oh ni tanda penipu ni suka pegang hidung ni. Saya ada acute sinusitis. Okey, saya ada masalah resdung. So saya tengah bercakap, kadang-kadang hidung saya akan gatal. So saya akan kena pegang.
Orang ada resung dia tahulah. Kan? So kelakar benda ni pun saya nak beritahu. Tapi orang jadikan isu, macam-macam orang jadikan isu. Ada soalan ke sebelum kita teruskan? Tarikat tu memang terkenal kan? Ya, tarikat tu terkenal di Malaysia. Tak payah sebut. Tahan Ana, tahan. Tak, saya percaya ramai yang ikut tu orang-orang baik. Orang yang cari Tuhan. Saya faham sebab saya dulu dengan mereka. Orang-orang ikhlas yang nak rasa solat, nak rasa agama, nak rasa. Their intention is good. Dan saya doakan Allah buka jalan bagi mereka. Tapi bila salah tu salah lah. Sudahlah. Jangan awak pertahan. Awak pertahan apa sebenarnya? Kalau awak tak yakin dengan hujahan saya, bawalah saya kepada orang yang pada awak paling alim dekat tanah Melaya ni. Untuk jelaskan kepada saya. Apa benda-benda semua ni? Ada nak, boleh saya boleh bawa tapi Ustaz jangan cakap. Mana boleh. Dia bukan ahli diwan. Kan sampai saya tak boleh nak cakap. Saya tak boleh gerakkan bibir saya sebelah bawah. Janganlah macam tu. Saya pun ada benda saya nak cakap. Dan saya tahu mereka pun ada benda yang mereka tak tahu. So kita kongsi ilmu lah. Kita kongsi ilmu. Berapa ramai di kalangan orang Malaysia tahu pasal Napoleon Hill tadi tu? Betapa cerita dia sama dengan cerita Dewan Aulia ni. Helena Blavatsky. Ni salah seorang pelopor New Age movement dekat Amerika. Dia kata Tuhan kita setan. Okay? Lucifer tu sebenarnya God. Dia telah, kita kena kelentong untuk menerima Adonai sebagai God. Sedangkan Lucifer itu God. So dia main politik pula dah. Kan? Kau sokong BN sebab kau memang suka. Sebab tu lah BN ni jadi dia. Kau suka PAS. Dia main tu pula. Kau naikkan Allah sebab politik saja. Sebenarnya setan itu Allah. Iblis itu Allah. Dia pusing, dia mainkan. So si Helena Blavatsky ni, dia kata ada satu kumpulan ni dibagi sebagai The Great White Brotherhood. Dan The Great White Brotherhood ni lah cerita dia tak banyak beza dengan kisah Dewan Aulia ni. Saya jemput siapa yang free balik baca. Lepas tu kalau awak boleh baca Al-Ibris ni, awak buat comparison dan beritahu saya sama ke tak sama. Okey? Bagi saya lah, syaitan ni sepanjang sejarah modus operandi dia sama je. Dia tak nak orang sembah Allah. Jadi dia kikis sikit-sikit. Dia ambil sifat Allah sikit-sikit. Dia kasih dekat benda lain. Yalah, itu Tuhan paling besar. Tapi yang ni pun ada juga sifat dia, sifat Tuhan pada dia. Allah kasih. Kasih 1, kasih 2, kasih 3, kasih 4, kasih 5, kasih 6. Lah semua sifat Allah dia bagi. Semua sifat Allah dia dah bagi kepada wali-wali ni. Sahabat-sahabat kita terlewat sikit tadi. Tadi saya cerita pasal Avengers Islam. Oh, ada dengar tadi. Okey. Online. Oh, itu baru betul. Ada tapi tak ada tapi ada. Berada dua tempat dalam satu masa.